Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walillahil izzatu li rasulih amma ba'd. Baik, kita menyukur Allah SWT, tuan-tuan. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah SWT dapat kita berjumpa pada malam ni. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat, dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Tuhan inilah, tuan-tuan, Allah gerakkan kita, dengan kemudahan inilah sebenarnya dapat kita beribadat dalam rumah Allah SWT. Syukur sangat-sangat dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam yang masih lagi bersama dengan kita. Mudah-mudahan dapat kita tambat, kita ikat hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahannya, tuan-tuan, mudah-mudahan kesemuanya ini akan memberikan kebaikan kepada diri kita dan bolehlah untuk dijadikan juga sebagai kita bawa untuk bekalan kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti, pastinya nanti, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan. Baik, seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Ketua Majlis, saya ni lebih merangkap kepada orang kata macam kalau bola tu macam pemain simpanan lah, tuan-tuan. Orang kata bidang terjun lah. Jadi biasanya orang simpanan ni dia tak macam pemain utama. Pemain utama ni dia lebih terror, lebih sedap dan sebagainya lah. Jadi bidang terjun ni sikit lebih kurang lah. Harap-harapnya bolehlah diterima seadanya lah, mudah-mudahan, tuan-tuan. Terima kasih saya kepada Tuan Ketua Majlis yang saya muliakan, barisan pimpinan, kepada ahli ahli lembaga, masjid, Masjid Kelibang kita, sebenarnya Datuk Hassan, pengurusi majlis, pengurusi masjid dan seterusnya, barisan ahli jawatankuasa, pegawai-pegawai syarab, pegawai adat, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baiklah, dalam kita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, saya rasakan bahawa mungkin ada banyak juga yang kita boleh cuba untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita, terutamanya dalam kita cubalah melihat apa yang kita lalui, terutamanya dalam tahun lepas, terutamanya walaupun mungkin baru lebih kurang dalam 2 hari kita lalui dalam tahun baru kita 2021 ni lah, tuan-tuan. Baik, sebenarnya banyak yang mungkin kita boleh perhatikan satu sudutnya, tuan-tuan. Pertama-tamanya mungkin kita boleh untuk kita muhasabah terlebih dahulu dalam untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang paling asas adalah untuk kita muhasabah. Kita muhasabah, kita tarik terlebih dahulu daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa kita ikrarkan dalam salat kita. Selalu kita ikrarkan dalam rakaat pertama kita selepas daripada takbiratul ihram kita yang pertama. Kita cek daripada situ dulu. Yakni dalam doa iftitah kita, dalam doa iftitah kita, janji kita sebenarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apabila kita selalu baca kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ialah, tuan-tuan, ada baca wa ana minal muslimin dan sebagainya, ialah terpulanglah. Jadi kalau kita baca ayat itu, ayat Quran, maka kita akan baca wa ana awwalul muslimin. Baik. Okey, tuan-tuan, kalau kita bermula daripada situ, maka kita akan nampak bahawa itu adalah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ikrar? Apa maksud ikrar? Janji, pengakuan, kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kita katakan bahawa sesungguhnya inna salati, salat aku, wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, dan mati aku, hanya lillahi rabbil alamin, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah sekarang ni ialah kita dah letak satu paksi, satu pancang untuk mengatakan bahawa the entire of our life, semua aspek dalam kehidupan kita akan kita paksikan semata-mata kerana Allah. Apa pun yang kita buat semata-mata untuk mencari redha Allah, just for the sake of Allah. Tak ada niat lain, tak ada sebab lain dan sebagainya. Maksudnya semata-mata cinta kepada Tuhan. Dan itulah pun sebenar-benarnya persaksian kita kepada Allah pada ketika kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika kita bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, maka tu sebenarnya kita mengatakan bahawa aku bersaksi semata-mata tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu sebenarnya paksi kita, kontrak kita, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nak faham secara mudah, itu sebenarnya kita punya kontrak, perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kontrak ni tak boleh batal. Kontrak ni dia tak boleh batal. Mungkin ada sebahagian tuan-tuan akan kata, kalau kontrak ustaz, jawabnya kita boleh batal. Kan macam kita jual beli, mungkin nak buat yang kata nak jual nak buat rumah mungkin dengan developer, dengan kontraktor ke dan sebagainya, kontrak boleh batal. Baik, kita tengok macam ni tuan-tuan. Ada kontrak boleh batal, tapi ada kontrak tak boleh batal. Dah macam tu pula punya. Okey. Kita tengok macam ni. Tuan-tuan, kita dengan mak bapak kita ada kontrak tak? Kita dengan mak bapak kita ada kontrak tak? Boleh tak kita, kan, kita lahir-lahir, kita sebenarnya ada kontrak dengan mak bapak kita? Ada tak? Ada tak kita keluar-keluar dulu kan? Kuek nangis dulu kan, kita ada keluar tanda tangan. Okey, aku kena hormat engkau sebagai mak bapak aku kena sanjung engkau, aku kena jaga nama baik engkau, aku tak boleh pukul engkau, aku tak boleh zalim engkau dan sebagainya. Ada tak kita buat apa-apa perjanjian, kontrak dengan mak bapak kita? Ada tak? Tak ada kan? Tak bertulis kan? Perjanjian tu tak bertulis, tapi perjanjian dan kontrak tu berjalan tak? Berjalan. Ke ada antara kita kata, tak apa, sekarang aku batalkan kontrak, aku bukan anak engkau. Siapa berani? Siapa nak berani nak batalkan kontrak dengan bapa dia? Tak ada kan? Tak ada, tuan-tuan. Kalau kita dengan mak bapak kita pun ada kontrak, tapi kontrak tu tak nampak, tapi kontrak tu dia berlaku, kontrak tu dia berjalan. Dia ada undang-undang yang sememangnya written, dan ada undang-undang sebenarnya yang unwritten. Dia ada written law dan unwritten law. Dia ada undang-undang yang bertulis dan ada undang-undang yang tak bertulis. Kita dengan jiran pun tak bertulis. Kan, kita dengan jiran ada masuk dalam satu kampung, masuk dalam satu taman, ada tak kita katakan, orang kata kena tulis perjanjian. Aku kena katakan tak boleh buat bising. Aku tak boleh kena katakan kalau tanam pokok, daun tak boleh masuk dalam rumah kau dan sebagainya. Ada kita tulis? Ada tulis tanda tangan? Tak ada. Tapi itu perjanjian. Kita kena jaga hak jiran. Kita tak boleh kena katakan saja-saja orang kata tanam letak pagar, masuk sampai kawasan sepadan dia, naik tembok sampai rumah dia jadi gelap. Tak boleh. Benda tu tetap perjanjian. Kontrak tu walaupun tak bertulis, tapi dia berjalan. Kalau sesama manusia pun tuan-tuan, kontrak tu walaupun tak bertulis, dia berjalan. Apatah lagi kalau dengan Allah yang memberikan kita nyawa, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kesihatan, yang memberikan kita hidayah untuk sampai balik semula masuk dalam syurga Allah. Sebab itu yang kita ikrarkan, yang kita janjikan tadi tu dalam kita punya, orang kata apa tadi, doa iftitah kita tadi tu tuan-tuan, itu sebenarnya bukan janji kosong, tak. Tu janji yang memang mengikat kita dalam semua aspek kehidupan kita.
Bukan semata-mata ritual, bukan semata-mata yang namanya apa? Bukan semata-mata namanya ibadat yang kita faham ibadat. Salat, puasa, zakat, haji semata-mata. Tak, semua, tuan-tuan. Sebab tu yang kita kena faham baik-baik, bila kata syahadah, dia sebenarnya adalah satu perjanjian. Perjanjian kita dengan Allah. Yang mana matlamat hidup kita adalah untuk balik semula pada keredaan Allah, untuk cari redha dia, untuk cari redha dia. Dan yang kedua, untuk cari redha dia sebenarnya ialah kena guna satu jalan saja. Apa dia jalan dia? Jalan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam syahadah tu tuan-tuan, ialah kita bersaksi matlamat hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa? Nak sampai pada matlamat hidup yang namanya Allah, dia tak ada jalan lain melainkan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai jalan lain takkan sampai pada Allah. Itu maksud dia. Ini dalam fahaman mudah, nak faham daripada sudut apakah itu maksud syahadah dan juga macam mana nak dapat redha Allah. Guna jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru boleh sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Pakai jalan lain tak mungkin. Tak mungkin boleh sampai pada Allah. Jadi kalau kita dah boleh faham yang itu sebagai asas yang paling asas dalam nak cari redha Allah, jadi yang ni lah sebenar-benarnya yang kita kena elok, kita kena tengok baik-baik keseluruhan hidup kita. Kita pakai tak jalan, dan itu juga undang-undang seperti mana hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tamam. Untuk kita tengok balik dalam konteks yang kita sifatkan nak cari redha Allah, tengok pada kontrak. Bila ada kontrak tuan-tuan, bila ada perjanjian, lazimnya, pasal kita nak cari redha ni, biasanya bila ada kontrak, bila ada perjanjian, lazimnya dia ada pakaian dia, tuan-tuan. Bila ada perjanjian, lazimnya dia ada pakaian dia. Nak senang faham macam ni lah tuan-tuan, kiasan dia macam ni lah. Kalau masa kita kerja, mungkin sebahagian daripada tuan-tuan pun masih lagi bekerjaya kan, masih lagi kerja. Kalau kita masuk kerja, kita masuk dalam satu jabatan, organisasi dan sebagainya kan, kita join satu tempat, biasanya ada dia punya uniform. Setuju? Setuju Biasa ada uniform dia kan. Baik. Uniform tu tak kisahlah, warna biru mungkin, warna coklat mungkin dan sebagainya. Sebab uniform tu akan memberi lambang bahawa dia sememangnya, dia orang kata adalah sebahagian daripada organisasi tersebut. Maka secara umumnya juga, secara langsung, sebagai orang yang bersyahadah, ada pakaian dia. Apakah pakaian orang yang bersyahadah, tuan-tuan? Apa dia? Dah puas aku nak cari color apa. Dia bukan warna, tuan-tuan. Dia bukan warna. Pakaian dia adalah iman. Boleh. Itu jawapan nombor 11. Pakaian dia adalah takwa. Pakaian dia adalah takwa. Apa maksud takwa? Segala tindak tanduk dia semuanya adalah kerana Allah. Apa yang diperintahkan dia akan buat, apa yang dilarang dia akan tinggal. Pakaian dia takwa. Kalau daripada sudut zahir, kalau daripada sudut pakaian yang kita faham pakaian, tutup aurat. Jelas. Kalau katakanlah baik lelaki, senang faham. Kalau katakan perempuan pun senang faham. Seluruh anggota selain daripada muka dan dua pergelangan tangan dia tadi tu. Lazim kita sebut tapak tangan lah. Tapi yang kita maksudkan tadi tu pergelangan tangan. Jadi maksudnya tu pakaian dia, tutup. Kalau katakanlah buka, jawabnya pakaian takwa dia tu ada masalah. Kita boleh persoal. Dalam arti kata lain, kita boleh nampak. Di situ kita boleh persoal. Kamu ni yang aku faham, yang aku nampak, kontraknya, perjanjiannya, kamu ni Islam. Tapi dari segi pakaiannya macam tak cari redha Tuhan je ni. Mungkin lebih pada soal cantik, tapi bukan soal redha Allah.
tudung macam singkat aja kot rasanya. Katakanlah macam tu, tuan-tuan. Ayah-ayah, jangan katakan pada suami-suami, abang-abang, tolong cek pada tudung-tudung isteri dan itu juga pada tudung anak-anak perempuan. Perhatikan pakaian diorang dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita nampak dia macam okey, tapi mungkin daripada sudut syarak, mungkin dianya masih lagi tidak patuh syariat. Ada kemungkinannya mungkin tudung bawal ke, tudung pari ke, tengoklah tu, tengok mana satu, sama ada dia betul-betul tunduk ataupun tidak. Memang kena cek. Kena pastikan muslimat kalau benar-benar sayang pada suami, sayang pada ayah, tolong selamatkan mereka. Benar ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin sebagian daripada tuan-tuan sendiri pun tahu, berdasarkan pada hadis Nabi. Nabi ada beri gambaran, tuan-tuan bahawa yang akan banyak masuk dalam neraka. Nabi SAW pernah berikan gambaran bahawa Nabi pernah tengok dalam kata bayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gambaran yang mana banyak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang miskin. Tapi begitu juga yang banyak masuk dalam neraka Allah adalah orang-orang wanita, tuan-tuan. Tapi begitu juga kita bagi lelaki jangan kata, "Oh, aku selamat sebab aku ni lelaki." Jangan cakap macam tu. Sebab yang namanya perempuan tu, siapa perempuan tu? Siapa perempuan tu? Dia mungkin namanya siapa? Ibu kita. Dia mungkin namanya siapa? Isteri kita. Dia mungkin namanya siapa? Anak perempuan kita. Malah surah At-Tahrim ada sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah mulakan dahulu, dia tak mulakan dengan yang lain, tapi Allah mulakan dahulu pada diri kita. Namanya siapa? Bapa, yakni merujuk pada kamu yang lelaki, bapa dan suami. Maksudnya apa? Tanggungjawab tu balik kat kita dulu, bukan dandan terus pada dia orang. Maksudnya kita ada tanggungjawab untuk didik, untuk pastikan dia orang tadi tu betul, sungguh-sungguh dan sebagainya. Bermaksud kalau kita gagal, betul dia orang masuk, tapi tak bermaksud dia masuk seorang-seorang. Dia silap-silap, dia tarik kita juga sebagai bapa, mungkin juga ditarik kita sebagai suami. Maksudnya kita tak lepas, tuan-tuan. Dia tak masuk seorang-seorang. Dia akan masuk sekali dengan kita sekali, saya salah ditarik. Walauzubillah. Baik, jadi tuan-tuan, kontrak biasanya di situ akan ada gambaran-gambaran. Dia ada uniform dia. Daripada awal lagi dia akan ada contoh panggilan-panggilan. Nama-nama mesti nama-nama yang baik untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Panggilan daripada sudut nama Islam mesti ada pada peringkat awal. Ada gambaran lah, itu kontrak secara tak langsung. Satu, pakaian takwa mesti cantik, maksudnya dalam erti kata lain, ibadat dia, lahiriah dia bagus. Semua tu adalah gambaran untuk apa? Untuk dia patah balik pada redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab perjanjian memberikan gambaran kepada keseluruhan. Pernah saya, tuan-tuan, ialah dalam ruang-ruang yang diberikan, kesempatan yang sedia ada, adalah beberapa kalilah dengan pihak televisyen. Pernahlah, tuan-tuan, kata dengan duduklah bersama dengan beberapa orang yang kita sifatkan selebriti lah, tuan-tuan. Tak mau sebutlah siapa pun, tapi secara umum lah, tuan-tuan. Bila dah berkampung dengan diorang, kita tengok daripada sudut, orang kata, sebab kita kawal daripada sudut program kandungan tu. Bila kita tengok tu, kadang-kadang ada yang sebahagian yang disebut, tuan-tuan, dia cakap, solat, tak ada masalah apa-apa, tapi saya masih lagi minum, dia cakap macam tu. Dalam dia kata solat, tapi dia kata masih lagi minum. Tapi ustaz, dia kata, ada saya tanya dengan orang, dia kata tak apa, minum dulu tak apa, janji solat, dia cakap tu. Wah, saya kata bagus juga orang yang ditanya tu, boleh tahan. Saya pun pelik, dia ada sebutlah siapa yang ditanya. Kita cakap pelan-pelan lah, kita kata tak boleh juga, sebab solat tetap solat. Sebab bila dah solat, sepatutnya benda tu kena tinggal. Saya cakap macam tu. Saya boleh ngagak, maksudnya angle mana yang si fulan tu cakap. Tapi pada saya benda tu tetap tak betul lah, tetap salah. Memang kita katakan bahawa tersalah, tetap salah lah. Baik, tapi dia cakap macam tu. Walaupun dia kata dia solat, tapi dia kata tak apa. Dia kata minum, tak apalah, minum lah. Begitu. Maksudnya apa sekarang, tuan-tuan? Dari segi pemahaman pada kontrak tu, dia tak betul lagi. Sebab dia tak faham. Seolah-olahnya sekarang ni ialah bila bersyahadah, bermaksud sekarang ni ialah semua kehidupan, apa yang dia buat, dia mesti tertakluk kepada syahadah tu. Itu pada hakikatnya.
Baik daripada sudut hidupnya, daripada sudut kita katakan berkeluarganya, individunya, pakaiannya, suami kepada isterinya dalam hidup rumah tangga, semua tu sebenarnya dia terikat. Dia suka tak suka, dia terikat dengan namanya kontrak tadi tu. Baru dia boleh dapat redha Allah. Kalau orang yang berniaga pun sama juga tuan-tuan. Dia kena ingat sangat-sangat dengan apa yang dia buat. Dapatannya, semuanya tadi tu, cara niaganya, semua kena betul. Tuan-tuan, kalau kita tengok tahun lepas lah, kalau kita perhati baik-baik tuan-tuan kita tengok kita ada isu yang agak besar lah, terutama lagi-lagi yang last-last, yang kebelakangan ni, yang belakang-belakang ni. Apa isu dia tuan-tuan? Halal, isu halal lah, isu daging lah paling-paling tidak lah kan. Tadi saya tengok dekat tadi saya ada satu majlis kerja kahwin, saya tengok lauk daging membulat tinggi. Orang tak sentuh now, agaknya orang seram kot, tak tahulah. Orang risau agaknya. Wallahu alam. Saya pun tak berani nak sentuh. Tak berani nak cakap. Baik, ada risau-risau lah kan. Sebab kita katakan ada juga seorang kata satu dua mufti juga, malah menteri agama pun kata cuba kalau boleh tawakuf dululah. Dia kata macam tu lah. Jadi kita cubalah. Tuan-tuan nak makan ke ini? Ada makan lagi? Ada. Seminggu dua dia nak makan? Ada. Bedal je lah. Agak-agak tengok lain macam jangan pedas tu. Jalan je lah. Boleh satu sudut boleh lah. Kalau kaedah fiqah tu, kalau kaedah fiqah lah satu sudut yang kita kata berdasarkan pada satu hadis umum yang Nabi sebut sebagai satu rumusan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas au kama qala ila akhir hadis tu panjanglah kata halal tu jelas, haram tu jelas, di tengah-tengah tu umurun mushtabihat, ada yang sama-sama, yang majoriti kata Nabi SAW tak kata apa yang tidak diketahui oleh majoriti manusia dan sebagainya. Tapi di bawah tu Nabi ada bagi kaedah kalau siapa yang risau-risau, takut-takut dan sebagainya, yang nak pelihara orang kata dari segi maruah agama dia dan maruah dirinya, tinggalkanlah. Bila syubhah, tuan-tuan rasa lain macam, nak jaga maruah diri, maruah agama, kesucian agama, guna kaedah tasawuf. Kaedah tasawuf apa dia? Tinggal. Itu kaedah tasawuf dia tu. Tinggalkanlah. Tapi kalau kata kaedah fiqah, kita tengok tuan rumah Islam. Kita pun kenal dia, sama-sama turun naik masjid apa sekali dan sebagainya. Orangnya boleh dipercayai dan sebagainya. Kita pun tak diperintah. Kau sini, kau beli kat mana? Kita tak diperintah macam tu. Ni halal ni brand apa ni? Betul kau Jakim ni, Jakim betul ke tak ni? Kita tak diperintah macam tu. Kita yakin, okey tak apa jalan. Nampak jalan? Bedal. Itu kalau katakan nak secara mudah lah, silakanlah. Tapi kalau katakanlah masih lagi was-was, nak tawakuf, nak KIV terlebih dahulu dalam sebulan 2 bulan, tawakuflah dulu. Ni masing-masing terpulang. Ada dua kaedah lah secara umumnya pada tuan-tuan. Ini masing-masing lah. Tapi kalau boleh tawakuflah tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau saya tanya pada tuan-tuan, secara mudah lah tuan-tuan, kenapa benda ni boleh berlaku? Kenapa benda ni boleh berlaku? Hampir dekat 40 tahun kalau ikut cerita setakat ni. Kenapa dia boleh berlaku? Pasal apa sebenarnya? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Rasa-rasanya pasal apa? Ambil mudah, pengawasan, rasuah, ambil mudah, cari untung. Apa lagi? Kalau saya kata ialah ya cerita-cerita tu mungkin. Tapi yang hampir pasti wallahu alam lah, dalam ruang yang saya boleh cakap lah, dalam ruang yang mungkin saya boleh cakap lah tuan-tuan. Nak cakap rasuah ke kan tak pasal-pasal aku kena tangkap ke kan? Mana kau tahu? Kan? Tuan-tuan tak cakap, tak rakam, tak apa, tak masuk dalam tu kan? Aku cakap aku yang kena kan? Tapi mungkinlah sebab setakat ni paper banyak cerita macam tu kan, lebih kurang kan? Tak apalah secara umum. Okey, tak salah satu sudut. Tuan-tuan, wallahu alam. Tapi kalau setakat yang saya fahamlah berdasarkan kepada cerita dan berdasarkan kepada sejarah manusia daripada dulu sampai sekarang dan pastinya sampai yang akan datang, kalau dilihat daripada sudut agama tuan-tuan, daripada sudut agama, sebenarnya ialah apabila manusia hilang rasa terhadap muraqabatullah. Itu sebenarnya. Itu je sebenarnya. Hilang daripada sudut rasa kepada muraqabatullah. Kita tak kata dia hilang iman, tak. Kita tak kata dia hilang iman, tidak. Tapi dia hilang muraqabatullah.
Apa maksud muraqabatullah? Dia hilang rasa pada pengawasan Allah. Dia tak dapat rasa yang Allah tu sentiasa duk perhati dia. Dia tak dapat rasa Tuhan sentiasa tengok dia. Dia tahu tuan-tuan, dia tahu bohong dia sebagai seorang Islam yang majoritinya, kalau ikut berita lah, sekurang-kurangnya 4 agensi yang terlibat, yang kita pun yakin silap-silap majoritinya orang kita juga, saya rasa, yang mana dalam banyak keadaannya ada kemungkinannya itulah antara perkara yang kata yang kita boleh faham. Bohong, dia orang tak tahu Allah tu maha mengetahui. Bohong, dia tak tahu yang Allah tu maha melihat. Bohong, dia tahu, tapi apa yang hilang? Dia tak boleh rasa sebenarnya Allah tu sedang melihat apa yang mereka sedang lakukan. Apa istilah dia? Muraqabatullah. Dia tak boleh rasa. Sedang hakikat Allah sentiasa perhatikan gerak-geri dia pada setiap saat. Allah maha mengetahui apa yang ada dalam kepala dia yang dia rancang. Allah maha mengetahui apa yang sedang berdetik dalam hati dia walaupun tak berbunyi pun. Yang itu sebenarnya yang hilang daripada diri dia. Bukan iman, tapi pengawasan tu, rasa pengawasan tu hilang. Itu sebenarnya yang banyak hilang daripada kita, tuan-tuan. Mungkin juga kita pada waktu-waktu tertentu. Mungkin juga pada ketika kita berseorangan, pada ketika kita tengok handphone, mungkin waktu kita dengan kawan-kawan lain ke dan sebagainya. Waktu itulah kita duk borak-borak, kita cerita-cerita. Kadang kita tak rasa pun sebenarnya waktu tu Allah sedang dengar, Allah sedang perhati dan sebagainya. Muraqabatullah tu kita dah mula rasa hilang. Itu je sebenarnya. Sebab tu manusia berani dia buat macam-macam. Itu je sebenarnya. Kita tak kata itu je isunya. Isu yang lain pun, sama ada kita nak kata yang Makau scam ke, nak kata pasal rasuah benda isu lain ke, kita nak cerita pasal orang niaga bohong ke dan sebagainya, nak tukar logo ke, apa pun ceritanya. Namanya suami yang duk dera isteri dalam bilik, yang anak tak tahu, yang polis tak tahu ke dan sebagainya pun sama. Isunya apa? Hilang rasa muraqabatullah. Dia tak rasa dah Allah tu sentiasa mengawasi dan monitor dia. Itu sebenarnya yang asas paling asas hilang daripada manusia hari ini. Itu sebenarnya. Bukan hilang iman, tapi hilang rasa pengawasan. Sedang hakikat itulah dia. Dia pun tahu sebenarnya malaikat sentiasa dengan dia. Tapi yang itu memang dia dah tolak tepi lah. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, dengan tegas untuk diri saya yang bercakap terutamanya tuan-tuan, dengan rendah hati pada tuan-tuan. Sebab tu yang kita kena buat sekarang ni ialah tanam balik, suburkan balik iman sangat-sangat. Minta hidayah pada Allah supaya orang kata iman kita ni hidup, takwa kita ni subur, sentiasa dapat rasa Allah sentiasa perhati kita, Allah sentiasa tengok apa yang kita buat. Supaya walaupun kita berseorangan, pergi mana pun, muslimat dekat dapur seorang-seorang pun, tetap Allah tahu apa yang kita sedang buat. Dia mesti dapat rasa. Sebab itu hakikat. Sebab itu Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, bila Nabi sebut berkaitan dengan iman pada Allah, Nabi ganding dua perkara. Bila Nabi sebut berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan iman pada Allah SWT, lazimnya Nabi kait dengan dua perkara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir bla 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 ila akhir hadis. Nabi akan kata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi ganding dua. Sebab majoriti manusia tak ada masalah dalam percaya pada Allah. Kau beriman tak pada Allah? Aku beriman. Kau tahu tak Allah tu satu? Dia tahu. Dia tahu, tak ada masalah apa-apa. Tetapi dalam bab akhirat, bila bab akhirat ni dia persoalan accountability. Engkau perasan tak? Apa yang kau buat ni sebenarnya kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Kau perasan tak benda tu? Yang itu kadang-kadang orang tak perasan sangat-sangat. Dia lepas pandang benda tu. Apatah lagi kalau perkara tu kecil. Dia macam tak kisah. Kalau katakanlah minta maaf sangat-sangat, puntung rokok lepas habis dia main buang.
Pada dia, alah, apa sangatlah puntung, kecil sangat. Pada dia tak ada masalah. Tapi sebenarnya dia sedang mencemarkan alam. Tu dosa tu. Siapa buat, pergi ambil balik sekarang. Main-main. Dia nampak rasa biasa tu. Tapi sebenarnya dia buat dosa tu. Dia tak rasa tu. Malaikat dah catat. Selagi tak hancur, tak hilang, habis. Tu selagi tu dosa berjalan. Main-main apa? Dia tak rasa apa-apa. Sampah dekat rumah apa semua sekali masuk dalam longkang lalu apa semua sekali masuk dalam sungai. Dalam nanti kan tersumbat, denggi datang apa semua sekali, dia marah nyamuk. Walau dia terlupa sampah di rumah dia yang antara yang menyumbang pada nyamuk tu datang. Dia lupa tu. Dia rasa biasa. Sebab tu Nabi sebut itu ada accountability tu. Kau kena jawab nanti dekat akhirat apa yang kau buat. Dia bukan cerita kosong, tuan-tuan. Sebab tu kita belajar surah, kita dalam kalam kita belajar tafsir kan, surah Al-Zalzalah, yakni idza zulzilatil ardu zilzalaha kan. Ayat ujung 7 dengan 8 kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah kan. Siapa buat orang kata seberat zarah sekalipun yang baik akan diperlihatkan, dia akan tengok balik. Dan macam tu juga kalau benda yang benda yang orang kata buruk pun dia akan tengok balik kan, dan sebagainya, tuan-tuan. Maksudnya apa sekarang ni? Kita jangan perlekeh benda yang kecil-kecil. Sebab dia tetap akan nampak balik. Dia tetap akan tengok balik benda tu. Yang besar dah tentu. Yang kecil ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, tetap. Tuan-tuan, kita baca suratul Kahfi kan, sebahagian start daripada Jumaat, malam Khamis tadi tu dia dah start baca, membawa lah sampai kepada hari Jumaat dia dah baca kan. Kita akan jumpa dengan satu ayat yang mana berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nak menggambarkan kitab amalan kita. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah. Orang duk kata tu, ni apa kitab ni? Sampai la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tak tinggalkan pun yang kecil yang besar, tak tinggal, melainkan semua tadi ni dia ambil kira. Kitab amal, tuan-tuan, dia rangkum semua, kecil besar semua catat. Nak lari mana? Bab tu, tuan-tuan, dengan tegas untuk diri saya bercakap, dengan rendah hati pada tuan-tuan. Semua asas tadi itu daripada kontrak kita pada Allah. Apa yang kita buat semata-mata untuk cari redha Allah. Allah sahaja yang boleh ampunkan kita. Allah sahaja yang boleh lepaskan kita, tuan-tuan. Sebab tu apa yang kita buat bukan kerana manusia. Bukan kerana nak cari nama orang, bukan kerana orang kata harap, orang kata pujian-pujian apa. Tak, tuan-tuan. Mesti kerana Allah. Salah tak kita buat amal kerana untuk dapatkan orang kata pahala? Salah tak? Kita buat kerana fadilat. Salah tak? Ini macam dah seram dah ni. Salah tak? Tak salah. Boleh. Kita buat amal kerana syurga. Salah tak? Tak salah. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Imam Nawawi kata boleh. Tak salah. Kita buat amal pasal kita takut dosa. Salah tak? Tak salah. Boleh. Kita buat amal pasal kita nak elak neraka. Salah tak? Tak salah. Boleh. Tapi jauh lebih baik ada satu golongan, dia buat ibadat, dia buat amal bukan pasal syurga, bukan pasal pahala, bukan pasal dosa, bukan pasal neraka. Tak. Tapi semata-mata ikhlas kerana Allah. Yang ini kalau boleh kita usahakan, cantik, tuan-tuan. Malah kalau kita tengok pun dalam dialog yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran kan, syaitan cakap apa? Ada satu golongan sebenarnya yang kita katakan yang dia tak boleh sesatkan. La ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Semua orang aku akan sesatkan dia orang kecuali satu golongan. Siapa dia? Orang yang ikhlas. Sebab orang ikhlas ni, tuan-tuan, semata-mata redha Allah. Dia macam mana pun dijanjikan dengan ganjaran ke dengan sebagainya, tak apalah dan sebagainya. Aku cari redha Tuhan. Kalau macam tu, tuan-tuan, bila kerja
Bila majikan nak bagi kerja, nak bagi gaji, tuan-tuan cakap, tak apa, saya kerja ni ikhlas kerana Allah. Boleh? Boleh? Boleh tuan-tuan? Tak payah ambil gaji, boleh? Tak boleh pula. Tak boleh pula. Kalau macam tu tak ikhlas lah. Ha? Oh, tukar nama upah, macam tu pula. Tuan-tuan, pegang baik-baik. Okay. Pegang baik-baik. Apa dia? Ikhlas, tidak menafikan hak. Okay? Hashtag. Okay, baik. Hashtag baik-baik. Baik. Apa dia? Ikhlas, tidak menafikan hak. Ikhlas, tidak menafikan hak. Ikhlas ialah di antara kita dengan Allah. Ikhlas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas di atas paksi nilai. Ikhlas di atas paksi nilai. Nilai antara kita dengan Allah. Maksudnya apa? Lebih ikhlas kita, lebih kita kata semata-mata kerana Dia, Allah akan pandang penuh dengan rahmat lebih untuk kita. Allah akan lebih permudahkan. Tapi Dia tidak menafikan hak. Orang rumah kita, isteri kita penat-penat dan sebagainya kan, dah masak dan semua sekali, mengandungkan anak kita dan sebagainya. Bang, minta sikit bang, dia katakan ni saya nak beli handbag tahun ni. Tahun lepas duduk rumah je bang, 2020 Covid punya pasal, contoh. Ni dah 2021 saya nak keluar kan, dah Terang Kelebang dah buka balik, contoh katakan. Kan, katakan macam tu kan. Saya penat ni bang, gini. Awak ni tak ikhlas ke dengan saya? Suami-suami jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Dia penat, bagilah hak dia. Tengok muslimat, aku tolong kau, tengok. Amin. Tak ada masalah, tu hak dia. Dia penat, dia menyumbang untuk rumah, masak, minum kita dan sebagainya tuan-tuan. Sekali berilah kat dia. Tu hak dia. Ikhlas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu juga hak dia tuan-tuan, penat dia, sumbangan dia, penghargaan kita kena beri. Ikhlas tidak menafikan hak tuan-tuan. Tuan-tuan, malah kita tuan-tuan, kadang-kadang kita nak cari ikhlas pun senang ke susah? Senang ke susah tuan-tuan? Senang ke susah? Senang ke susah? Susah? Susah ke senang? Siapa yang kata senang? Senang. Wah, iman mantap ni. Wah. Saya susah. Kalau saya susah nak cari ikhlas ni tuan-tuan. Susah nak cari ikhlas. Malah kalau dululah masa kami belajar dulu, guru kami selalu kata, ikhlas ni jangan dicari. Ikhlas ni jangan dicari. Sebab biasanya susah nak jumpa. Buat dulu. Dah diperintah, buat dulu. Sebab lazimnya pada ketika kita buat, kita akan buat sesempurna yang mungkin. Sebab tu kita diajar sangat-sangat tuan-tuan di dalam hadis Jibril alaihissalam. Hadis Jibril alaihissalam kan, akhbirni anil Islam kan, dalam kita belajar hadis 40 kan. Bila kita kata Jibril alaihissalam dia mendatang sebagai seorang sahabat, sebagian ulama hadis kata dia menzahirkan dirinya, yatamatsal, dia menzahirkan dirinya seperti yang kata seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi radhiyallahu an. Dia zahirkan dirinya, kemudian dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan dua lututnya tadi tu. Terima kasih. Kata lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kemudian dia tanya pada Nabi, akhbirni anil Islam. Dan Nabi pun cakaplah, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah, sampailah habis semua sekali. Kemudian dia kata sadaqta. Kan para sahabat bila dengar pelik. Kau tanya, lepas tu kau cakap ya kan, dipelik kat situ lah. Lepas tu akhbirni anil iman. Kemudian Nabi cakap lah, al-iman an tu'mina billah, sampai habis. Lepas tu akhbirni anil ihsan kan, dalam hadis Jibril tu berkaitan dengan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, yang diajar kat kita sangat-sangat melalui dalam hadis Jibril tu adalah berkaitan dengan ihsan. Sebab ihsan dalam banyak keadaannya tuan-tuan, dia akan bantu kita untuk dapat ikhlas. Ihsan dalam banyak keadaannya dia akan memudahkan kita untuk bantu dapat ikhlas. Lazimnya. Sebab ikhlas kerja hati. Kerja hati sukar untuk dicari. Sukar untuk dicari. Nak cari kat mana kat dalam? Khusyuk tuan-tuan, boleh cari tak kat dalam?
dalam hati masa solat, senang cari tak? Sukar. Sebab tu kita diajar oleh para ulama kita dengan kaedah-kaedah luar. Apa antara kaedahnya? Wuduk sempurna, tempat jangan kotor, tempat jangan bising. Kaedah luar. Kaedah luar. Pakaian bersih, kan? Hafal ataupun faham daripada sudut makna, bacaan dan sebagainya. Dia ajar kaedah luar. Sebab bila kaedah luar itu menunjukkan kepada ihsan. Apa maksud ihsan? Ihsan maksudnya ialah kesungguhan. Sungguh-sungguh buat. Ahsana yuhsinu ihsan. Itu maksud ihsan. Buat sungguh-sungguh. Bila dah buat sungguh-sungguh, lazimnya hati itu insya-Allah lebih mudah untuk ikut. Lazimnya. Kan, muslimat mungkin tengah penat, tapi suami balik tadi tu lapar. Dia buka tudung saji kosong. Kan? Kita tengah penat tadi kan, muslimat, ibu-ibu tengah penat. Dia kata, "Mana ni? Aku lapar, aku nak makan." Kan, contoh katakanlah. Ibu-ibu mungkin dalam penat-penat pergi dekat peti ais, nampak apa tadi tu, mungkin apa yang nama-namanya tu, kacang panjang. Mungkin nampaknya orang kata ada kobe sikit dan sebagainya. Yelah, lelaki nak makan, kan? Jadi dalam penat-penat pun orang kata buatlah juga sayur bening, paling-paling tidak, kan? Yang paling cepat. Ambil engkau satu kelopak masuk, satu kelopak masuk. Kan? Kacang panjang main menyentuh je tu dia 3 inci. Tak ada pun orang kata kerat sikit-sikit, tak ada. Dia ingat apa? Laki dia Arnab apa, kan? Tapi kalau dia ada dalam penat, dia buat sungguh-sungguh, kesian laki aku nak membarah, contoh. Kan? Lama-lama dalam tu dia adalah pelan-pelan ikhlas sampai, kesian laki aku. Dalam geram dia buat tak? Dia buat pelan-pelan. Sebab kesungguhan, ihsan boleh tolong untuk dapat ikhlas. Sebab tu ikhlas jangan dicari, tak jumpa. Tapi usahakan dia, lama-lama dia akan datang. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, untuk dapat redha Allah, kaedah ada banyak, tak ada masalah apa-apa. Tetapi fahamkan dasar yang paling dasar. Apa dia? Kita dasarnya daripada kontrak syahadah tu. Kontrak syahadah tu sebenarnya lah yang akan kita bawa sebagai satu uniform. Bergerak kita dalam semua keadaan, segala-galanya atas nama Allah. Rasa kena ada. Allah sentiasa duk perhati kita. Allah sentiasa orang kata jangankan perhati. Dia tahu apa yang ada dalam kepala dan juga apa yang ada dalam hati. Dia tahu walaupun dalam kepala tak berbunyi, walaupun dalam hati tak berbunyi. Al-Khabir Allah Subhanahu wa taala. Cukup teliti tuan-tuan. Sebab tu jangan katalah walaupun kita hanya berdua, walaupun kita hanya berseorangan saja ke dalam bilik ke dan sebagainya, Allah tak tahu. Tak, Allah Maha mengetahui. Sebab tu untuk cari redha Allah, kita kena ikut sungguh-sungguh pada jalan yang telah ditetapkan dan sebagainya. Ini kaedah dia. Nak niaga, niagalah dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan sebagai satu orang kata untuk gambaran lah, selain daripada yang kita perhatikan sangat-sangat tuan-tuan dalam konteks yang kita sifatkan orang kata untuk kita perhatikan dalam kita bergerak, terutama dalam tahun ni lah, dalam kata selepas kita 2020 hari itu, kita kena satu sangat-sangatlah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya muraqabatullah ni kita suburkan balik, kita datangkan balik orang kata rasa iman, akidah kita pada diri kita, terutamanya asas yang paling asas yang kita kena tanamkan satu. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya masalahnya pada kita ni tak ada sangat. InsyaAllah mudah-mudahanlah tuan-tuan dengan kata dengan kuliah turun naik sana sini dan sebagainya, masjid surau, insyaAllah mudah-mudahan. Cuma macam tu jugalah, kalau saya boleh tegaskan sangat-sangat pada diri saya dan juga pada tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW tuan-tuan kalau saya boleh bawa kata berdasarkan kepada peristiwa yang baru-baru ni dan sebagainya lah. Ada satu hadis Nabi tuan-tuan sahih dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Imam Hakim tuan-tuan. Sebab cerita masalah kartel ni dia cerita besar. Tapi secara umum untuk kita bergerak dalam keadaan yang lebih baik tuan-tuan hati-hati. Bila dalam hadis tersebut Nabi SAW ada mengatakan bahawa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law anna rajulan amila amalan fi sakhratin la babalaha wala quwwah la kharaja amalahu ila nas ka inama kana atau kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi katakan lebih kurang begini. Law anna rajulan,
kalaulah ataupun apabila seseorang individu, seseorang tadi itu, ni umum, lelaki ataupun perempuan, amila amalan, dia buat satu-satu perkara, perkara ni pun Nabi umumkan semua saja, benda baik pun masuk, benda buruk pun masuk, kan? Baik. Kat mana orang ni buat? Nabi bagi satu gambaran. Orang ni buat dekat mana? Orang ni buat fi sakhratin. Sakhrah ni tuan-tuan, maksudnya adalah gambaran macam satu batu gunung. Batu gunung. Tuan-tuan biasa dengar Hajarul Aswad. Hajar pun batu, tapi batu yang kita sifatkan bukan macam batu gunung. Sakhrah ni batu gunung, mantap, kuat, besar. Tuan-tuan, tegap. Baik. Okey. Sekejap. Okey, baik. Fi sakhratin, dalam satu batu gunung yang kuat, yang mantap. Okey, baik. Bahasa mudah, duduk dekat dalam tu, sampaikan pada satu tahap, Nabi berikan gambaran. Orang sampai pada batu tadi ni, la babalah wala kuwah. Batu ni tak ada pintu. Tak ada pintu wala kuwah. Kuwah ni lubang angin. Maksudnya apa? Pada batu ni, kalau katakanlah ni batu, orang ada buat kerja kat dalam. Tapi ni tak ada pintu, tak ada lubang angin. Kalau ada orang bersandar pun pada batu ni, orang tu, orang kat luar ni tak tahu pun ada orang tengah buat kerja kat dalam ni. Tak ada orang tahu pun, tuan-tuan. Tak ada dengar apa-apa dan sebagainya. Kalau cakap mudah, kalau dalam konteks cerita dunia ni, rasuah, tutup, kau tutup, kita bagi dan sebagainya, sampai yakin tak akan pecah. Asal ada janji kat sini, kita seal, tutup, habis cerita. Jangan pecah. Kau tim memang baik, tutup. Tapi Nabi kata apa? La kharaja amaluhu ilan nas. Tetap akan keluar benda ni, cerita ni tadi, tetap akan keluar pada manusia. Kainam makana. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tetap satu hari akan keluar pada manusia, macam mana sekalipun, apa bentuk sekalipun. Tuan-tuan bayangkan, dalam kita kata kita mengagak, dalam kita dengar cerita 40 tahun. Lama. Saya pun masa mula dengar, cuma ceritanya yang saya ingatkan lebih kurang dalam 5-10 tahun mungkin, lebih kurang macam tu. Sekali dengar 40 tahun. Saya kata Allahu Akbar. Lama tuan. 40 tahun tuan-tuan bayangkan. Orang yang mungkin dia terlibat kat situ tu punya yakin dah 20 tahun selamat, sampai 20 tahun selamat, 30 tahun selamat. Sekali tiba-tiba lepas 40 tahun tiba-tiba pecah. Jangan ditanya macam mana boleh pecah. Macam mana pecah, bila pecah, yang itu jangan tanya. Itu hak Allah. Allah boleh mulakan di mana-mana. Itu hak Tuhan. Tapi nak bagi tahu sangat-sangat, dalam dunia ni tuan-tuan, saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya yang bercakap dengan rendah hati pada tuan-tuan, there is no secret at all in this world. Dunia ni tuan-tuan, dia sebenarnya tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Dia cuma cepat, lambat, pecah. Kita perhatilah dalam dunia ni, daripada dulu sampai lah ni, dan juga pasti sampai akan datang. Cuma cepat lambat dia cerita dia. Macam mana dia terbuka, macam mana dia pecah, yang itu hak Tuhan. Sebab tu tuan-tuan, saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya, jujurlah dalam hidup ni. Berlaku jujurlah. Alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Au kama qala ila akhir hadis. Nabi kata sangat-sangat. Apa Nabi kata? Atas kamu wajib untuk kamu jujur atas diri kamu. Sebab apa? Jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada syurga. Tapi macam tu juga, iyyakumul kadhib, jauhkan kamu daripada penipuan. Sebab apa? Sebab dia akan membawa kepada yang namanya fusuk, dia akan membawa kepada maksiat, dan maksiat akan membawa kepada neraka. Yang ini kita kena jaga baik-baik tuan-tuan. Sangat-sangat kena jujur, sangat-sangat. Saya tuan-tuan, saya cakap dengan anak-anak saya selalu, saya cakap dengan anak saya tuan-tuan, selalu saya cakap,
Betul, yalah, dia orang dah pergi dekat college, dia orang dah pergi dekat universiti dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang ni tuan-tuan, bahasa mudah, anak-anak kita yang pergi dekat universiti, dekat college, dekat IPT dan sebagainya. Dia orang kalau nak tipu kita, bila-bila dia boleh tipu tuan-tuan. Bila-bila je dia boleh tipu. Saya pernah tuan-tuan, ada satu tempat masa tu, tengah minum-minum. Lepas tu kemudian adalah dekat satu meja tu lebih kurang, kita katakan adalah nampak budak-budak, budak-budak kita katakan kat situ tu tengah borak-borak. Dan kita yakinlah ni budak-budak IPT, kita katakan tengah ngeteh-ngeteh, mereka tengah borak-borak kat situ. Baik. Sekali tiba-tiba adalah satu telefon tu bunyi. Sekali ni budak perempuan ni. Jadi dalam telefon tu bunyi, lepas tu kita pun tak tahu, tapi daripada dia dah tengok, dia dah save agaknya nombor tu kan. Lepas tu dia cakap dengan kawan dia, Mak aku, dia cakap gitu. Dia cakap, Mak aku, cakap gitu. Diam. Jadi kawan-kawan dia pun samalah, diam. Kan kita kan kena kata saling bekerjasama, kan tuan? Kan? Baik. Baik. Jadi kawan-kawan dia pun semua diam. Tak tahulah apa agaknya mak dia tanya, Tapi saya rasalah agaknya mak dia tanya, agaknya lah, sebab berdasarkan pada jawapan dia. Jadi kita katakan mak dia pun tanya agaknya dia kata, agaknya dia tanya, kat mana ni? Jadi budak perempuan ni menjawab, Ina dia dekat library, macam tu. Dia kata, saya ada dekat perpustakaan, ada dekat library. Otak dia ngakalkan mak dia, walhal dia tengah lepak kat gerai, kat kedai ngeteh macam tu dengan kawan-kawan. Tuan-tuan, dia jauh daripada kita tuan-tuan. Dia boleh tipu mak bapak dia tuan-tuan. Ingat, senang ke tuan-tuan nak berlaku jujur? Susah nak jadi jujur tuan-tuan. Tapi selalu saya cakap dengan anak-anak saya selalu cakap dekat mana-mana tuan-tuan, dalam dunia tak ada rahsia. Cepat atau lambat dia akan pecah. Pegang baik-baik. Masa kami belajar hadis ni dulu, kami seram tuan-tuan. Sebab ini cerita apa? Cerita di dunia. Ini bukan cerita kat akhirat tau. Ini cerita kat dunia. Tuhan buka masa kat dunia. Pada ketika, waliyahzubillah, pada ketika tuan-tuan, pada ketika kita mungkin, kita tak maksum tuan-tuan. Pada ketika kita orang kata mungkinlah dulu-dulu kan, sejarah-sejarah hidup kita kadang-kadang kita ada sikit-sikit lincah kadang-kadang. Kan zaman-zaman mungkin mana zaman-zaman dulu lah 70-an, agak lincah sikit, zaman-zaman cat puncak dulu kan. Kan? Ligat sikit dan sebagainya kan. Maka tu pakai spek hitam kan. Kan muslimat kan, sanding dulu pakai sanggul lintang, kan, macam-macam lintang dan sebagainya kan. Agaknya kalau tengok album pun tak percaya, itu aku ke dulu? Kan, dia pun tak percaya. Anak gua tengok, cucu tengok, nenek, ya Allah, nenek ke ni kan, dan sebagainya. Tu album tu tutup. Tu bahasa muda dia. Jangan buka-buka lagi dah tu. Baik, jangan dibakar. Tutup, jangan dibakar. Baik, tuan-tuan, bahasa mudah. Mungkin dulu kita agak lincah. Tapi tuan-tuan cakap mudahnya, ni semua yang dulu-dulu ni kita tutup sangat-sangat lah. Tutuplah sangat-sangat tuan-tuan. Jangan diulang-ulang lagi dan sebagainya. Kita tak maksum, tapi kita minta dengan Tuhan. Kalaulah ada yang dah terlepas ni, minta sangat dengan Allah, tolong tutup. Sebab ada kemungkinannya yang dulu tu dah terlepas. Sekarang ni alhamdulillah kita dah mula bergerak turun naik masjid surau, kita dah sedar, kita dah taubat dan sebagainya. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan takdirnya Allah buka aib dalam keadaan orang dah terima, suami dah terima kita sebagai isteri, dia dah anggap kita baik, kita sebagai suami pun isteri dah terima kita sebagai baik. Kalau takdirnya terbuka, agak-agak macam mana hubungan kita? Anak macam mana masyarakat macam mana pada kita, tuan-tuan? Sebab itu sangat-sangat, kalau yang dah terlepas, benda-benda yang lepas, minta sangat-sangat pada Allah. Tuhan, aku minta ampun sangat-sangat pada Engkau Tuhan, simpan aib aku Tuhan. Sebab kenapa? Allah yang boleh mengingatkan, dan Allah juga yang boleh melupakan daripada ingatan manusia. Yang dah lepas, sudah. An-nadamatu taubatun. Aukamakal. Dua patah Nabi sebut sahih. Apa dia? Penyesalan yang sungguh-sungguh itu adalah taubat. Sungguh-sungguh, sangat-sangat sungguh-sungguh panjat pada Allah,
tahajud sungguh-sungguh, minta pada Allah sangat-sangat. Tuhan yang dah lepaslah, sudahlah Tuhan, cukup. Benda-benda yang kata, benda-benda yang dah lepaslah. Jangan diulang-ulang lagi dan sebagainya. Benda ni jangan. Hari itu adalah dalam 2 hari lepas kot. Ada seorang, saya rasa jemaah saya jugalah kot. Ialah sebab biasanya nombor saya ni jemaah yang biasa tahu. Jadi dia telefon lah, dia kata tapi ni ada sikit kata kepercayaan orang lama dululah. Dia tanya, kata ustaz, ni kita katakan saya rasa dia dapat cucu baru kot rasanya. Dia kata ni saya nak simpan ni ni tali pusat orang kata cucu cakap tu. Nanti orang kata, kalau katakanlah nanti budak-budak ni kalau gaduh, nanti kalau katakanlah kita rendam dengan air, lepas tu kita bagi dia minum, nanti dia baik. Dia kata, dia tanya kat saya, boleh ke tak boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh? Kita nak baikkan dia, boleh tak boleh? Jadi bawang. Boleh tak boleh? Dia kata nanti jadi baik, nanti dia jadi senyap apa sekali. Saya katanya kalau nak suruh dia senyap, senang aja. Rendam budak tu lama sikit dalam air, memang senyap. Jangan rendam tali pusat, rendam budak tu. Kata itu nanti mati ustaz. Memang senyap. Tak tahu, jangan buat saya gurau dengan dia. Tu bangkai tu najis, haram, tak boleh. Tu dah najis dah, tu haram, buang. Habis cerita dah, jangan dia buat-buat. Tuan-tuan, sangat-sangat kita tegaskan tuan-tuan. Satu, untuk kita bergerak balik cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah jaga baik-baik, sungguh-sungguh balik semula pada Allah. Fahamkan balik sungguh-sungguh kontrak kita dalam syahadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat-sangat. Gunakan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2, 3, apa dia tuan-tuan? Tambah ilmu pengetahuan. Tambah sangat-sangat ilmu pengetahuan, sama ada baik yang namanya ilmu akhirat dan juga ilmu yang berkaitan dengan duniawi. Jangan semata-mata satu cerita je, tak nak. Sebab hakikatnya, walaupun dengan rendah hati saya katakan, kadang-kadang betul kita belajar, ada yang kita klasifikasikan, ada yang namanya ilmu dunia, ada yang namanya ilmu akhirat. Ya, kita bersetuju dipandang pada satu sudut. Tetapi dalam banyak keadaannya juga tuan-tuan, ilmu dunia yang kita katakan ilmu dunia ni juga banyak juga membantu ilmu akhirat. Daripada sudut makan minum kita halal, itu banyak juga yang membantu untuk akhirat kita tuan-tuan. Kalau tak ada masalah. Jadi dalam erti kata lain sekarang ni ialah cari dua-dua sekali, tambah. Jangan semata-mata dengan satu bahagian saja, tak memadai. Tuan-tuan, kita marah orang tukar logo, kita marah orang pusing-pusing main-main dengan logo, tapi anak-anak kita tak hantar dia untuk pergi dekat industri halal, kita tak galakkan dia orang pergi sana. Kita marah, kan? Kita kalau tengok pada population kita, populasi rakyat kita tuan-tuan, yang namanya orang Islam kita lebih kurang 60%, lebih kurang. Kalau kita ambil kat sudut situ, sepatutnya tuan-tuan, industri makanan ni patutnya dikuasai oleh kita lah tuan-tuan. Tapi yang realitinya bukan kita yang kuasai. Kita marah puak-puak tu, tapi kita pula tak suruh pula yang belah-belah kita tadi ni untuk kuasai benda tu. Apa pasal? Kan nampak sangat kita yang ada masalah. Kita marah, tapi kita tak pula sediakan, bahasa mudahnya ialah anak-anak kita, tenaga-tenaga ke arah tu sungguh-sungguh. Sedang hakikatnya memang ekonomi masih lagi pada tangan dia. Tak kenalah. Ni tak cerita lagi berkaitan dengan orang kata dengan vaksin. Kadang-kadang ada orang cerita sekarang kalau ada bercampur sesuatu dan sebagainya. Setakat ni alhamdulillah, Menteri Agama kita dah clearkan dah. Vaksin tu macam mana apa pun ceritanya, atas dasar maqasidus syariah, atas dasar maslahah, pakai. Terima je dulu. Saya pun tak nak bahas dekat sini lah, kan banyak cerita lah sekali. Tapi buat masa ni, terima, tak ada masalah apa-apa, kita akan terima saja, pakai je. Itu bahasa mudah dia, tuan-tuan. Tapi poinnya ialah pasal kita tak menguasai pharmaceutical dari segi sudut perubatan dan sebagainya. Pasal kita tak sediakan betul-betul anak-anak kita ke arah perkara tu. Itu isu asas. Betul, kita nak anak-anak kita hidup senang. Saya setuju, kita bersetuju bahawa antara alat untuk hidup adanya harta,
adanya keuangan dan sebagainya. Benar. Tetapi untuk dapatkan harta tuan-tuan dan bertahan dan pengurusan yang baik, dia mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia nak urus macam mana? Kalau semata-mata itu je ceritanya, tak boleh. Dia kena tambah ilmu pengetahuan. Dia mesti tambah. Sebab ilmu lah yang akan jaga manusia dan akan menyelamatkan manusia. Bukannya harta, tuan-tuan. Harta ni, dia diperlukan, tapi dia bukan segala-galanya. Tapi ilmu akan menyuluh hidup manusia. Apatah lagi dia dipandu dengan ilmu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat-sangat, tuan-tuan. Yang banyak menjadi masalah dunia kita hari ini ialah satu, kita tak bawa ilmu tadi itu di atas dasar paksi akidah dan juga di atas dasar iman. Yang ini kita kena sangat-sangat, tuan-tuan. Patah balik pada Allah, pada diri kita, dan juga tanamkan balik, suburkan balik pada anak menantu kita dan sebagainya, supaya diorang tadi itu boleh rasa sampai pada satu tahap dapat rasa muraqabatullah. Ini asas yang paling asas. Baik orang niaga, orang kerja dan sebagainya, tetap. Tuan-tuan, dalam banyak perbahasan para ulama, saya nak tegaskan sangat pada diri saya yang saya bercakap dengan rendah hati pada tuan-tuan, bila berkaitan dengan hak manusia, baik berkaitan hak manusia ni biasanya dua perkara yang besar. Apa dia? Nama baik dia, maruah diri dia. Nama baik dia. Sebab tu bila kata nama baik, maksudnya apa? Sebab tu kita haramkan mengumpat, kita haramkan caci maki, kita haramkan fitnah, kita haramkan namanya, kita memperlekehkan nama orang dan sebagainya. Ni semua masuk dalam berkaitan dengan nama baik. Yang ini semua jangan sentuh. Jangan dibuat. Kalau katakan berkaitan dengan harta, kita jangan curi, kita jangan rampas, kita jangan ambil, jangan orang kata guna tanpa izin dan sebagainya. Ini semua berkaitan dengan harta. Bila dua-dua tadi ni berkaitan dengan hak manusia, kalau kita ambil, kita kacau, percayalah Allah akan balas dengan apa yang kita buat. Hati-hati. Walaupun kita rasa alah sikit, tak apalah, dia pun kaya apa dah. Dia bukan soal dia kaya. Soalnya itu tetap dia punya hak. Itu bukan hak kita. Hati-hati. Sebab tu Allah akan balas dekat dunia lagi, tuan-tuan. Jangan main. Sama ada namanya orang kata hak orang tadi tu namanya harta anak yatim, namanya harta pusaka ke, semua masuk. Klaim-klaim, tuntutan-tuntutan yang bukan hak kita kadang-kadang dan sebagainya, waktu kerja ke apa ke, overtime, semua tu masuk. Itu semua adalah hak orang. Hati-hati, tuan-tuan. Sebab itu adalah hak orang. Dua ni memang kalau kita perhati sungguh-sungguh dalam bab agama, bila sentuh hak orang, sama ada nama ataupun yang namanya orang kata harta, Allah akan dekat dunia lagi Allah akan keluarkan. Tengok dalam kes-kes ni terang-terang Allah tunjukkan. Tuan-tuan, dengan tegas untuk diri saya yang bercakap, dengan rendah hati pada tuan-tuan, kita patah balik dalam untuk kita bergerak dalam keadaan yang lebih elok untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita muhasabah 2020 ni dan sebagainya, untuk kita berdiri atas satu paksi untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Cuba dapat rasakan pada doa iftitah setiap kali yang kita baca dalam waktu salat tadi itu, benar-benar kita ikrar, kita kata berjanji pada Allah, segala yang kita buat adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kita baca untuk memenuhi kepada tuntutan sunan hai'ah dalam solat kita, tapi lebih daripada itu adalah janji dan ikrar kita setiap yang kita buat memang semata-matanya kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat, tuan-tuan. Terima kasih banyak atas ruang-ruang kata untuk pemain simpanan untuk pada malam ni lah, tuan-tuan. Pemain utama injured, jadi pemain simpanan datang ajalah. Jadi dalam ruang-ruang yang sedia ada ni, minta ampun, minta maaf lah kalau tak dapat nak skor gol tu, kalau ada assist mana-mana tu je lah yang boleh dapat. Mudah-mudahan ada manfaat, tuan-tuan. Yang baik pasti pada Allah Subhanahu wa taala, kurang pada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, perhatikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan perhatikanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah.
اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.